Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey. Semalam Belanjawan Negara 2023 bagi tahun 2023 telah pun diumumkan ataupun dibentangkan di dalam Parlimen. Dan saya sendiri ada memancarkan sesi live pembentangan tersebut di dalam channel YouTube saya. Mungkin ada yang tak sempat tengok Belanjawan, boleh je tengok dalam channel YouTube saya, ada lagi video tersebut. Dan persoalan yang paling banyak saya terima semalam sehinggalah kepada hari ini adalah berkenaan dengan kenapa tidak disebut langsung berkenaan dengan isu KWSP, sama ada 2.0 bersasar ataupun sebagainya. Tak ada sebut langsung. Ada sebut pasal KWSP, tetapi untuk orang kata memanjakan tempoh caruman bagi air saraan dan juga air suri, kemudian bagi caruman pilihan sendiri ini daripada RM60,000 ditingkatkan kepada RM100,000. Itu saja dua benda yang berkenaan dengan KWSP. Okey, jadi sebenarnya saya dah mengulas sebelum ini. Yang pertamanya, kita kena faham bahawa wang caruman KWSP ni dia bukannya dana daripada kerajaan. Okey, apa yang dibentangkan dalam bajet ni adalah dana daripada kerajaan yang akan diberikan kepada rakyat secara langsung ataupun secara tak langsung. Kalau secara langsung ni seperti BKM, lepas tu ada voucher-voucher RM100-RM150 untuk anak-anak yang bersekolah dan sebagainya. Kalau yang tidak langsung ni seperti kemudahan infrastruktur buat sekolah, repair hospital dan juga perkara-perkara yang lain. Di mana benda-benda tersebut kita akan gunakan kemudahannya, tetapi kita tak dapat dalam bentuk tunai dan sebagainya, jalan raya, hospital, sekolah dan juga pelbagai perkara yang lain lah. Okey, jadi itu adalah dana daripada kerajaan yang mana perkara ini perlu dibentangkan dalam sesi Dewan Parlimen. Okey, bagi wang caruman ataupun wang KWSP, kenapa tak disebut? Kerana dia bukan dana daripada kerajaan. Dia adalah wang caruman daripada pencarum itu sendiri dan juga lebih besar lagi bahagian daripada majikan, yang mana wang itu adalah milik pencarum pada akhirnya. Jadi ianya tidak perlu dibentangkan di dalam Parlimen. Itu sebab kenapa isu KWSP 2.0 secara besar ini tidak disebut di dalam Parlimen, sebab dia bukan dana daripada kerajaan. Yang keduanya, dia hanya disebut dalam Parlimen seperti sebelum ini adalah untuk dibentangkan kepada semua ahli Dewan Rakyat untuk memerlukan bahawa kita nak melaksanakan kaedah pengeluaran KWSP dengan kaedah-kaedah yang sedemikian dan sebagainya. Apa implikasi dia, berapa total jumlah bayaran dan sebagainya, untuk kita memaklumkan kepada semua ahli Parlimen bagi mendapatkan maklum balas. Itu yang berlaku sebelum ini. Kita tengok Air Lestari dibenarkan keluar dahulu, Air Sinar benarkan keluar dahulu, tak ada sidang Parlimen. Kemudian apabila Parlimen sudah boleh bersidang, baru dibincangkan, dimaklumkan perkara ini dalam Dewan Parlimen, di dalam Dewan Rakyat. Hanya sekadar dimaklumkan, pelaksanaan tu sudah pun berlaku, duit sudah pun dibayar. Begitu juga dengan Air Citra dan begitu juga dengan pengeluaran khas KWSP yang berlaku pada bulan April yang lepas. Itu sahaja yang akan disebut, hanya untuk memaklumkan hendak melaksanakan apa mekanismenya, apa pelaksanaannya dan juga apa implikasinya. Sebab itu KWSP 2.0 secara besar ini tidak disebut ataupun tidak disentuh langsung oleh Tengku Zafrul di dalam sesi pembentangan bajet 2023. Adakah ini bermakna tuntutan KWSP ini terkubur? Jawapannya tidak. Dari segi satu sudut yang positif, apabila tidak ada sebarang orang kata sebutan atau penolakan semasa di dalam pembentangan bajet ni, dia pun tak kata okey, kita tak bayar dah keluarkan KWSP sebab kita dah sediakan BKM, tahun depan lagi kita bagi lagi ada tambahan voucher, boleh redeem RM150 bagi M40 dan sebagainya. Jadi dia tak kata sebab ada bantuan-bantuan kecil baru yang diberikan ni, dia tak kata kita tak boleh laksanakan KWSP. Jadi bila dia tidak ada sebarang penolakan, ini lagi senang lagi untuk PJR itu sendiri menentukan hala tuju dan juga ke mana mereka perlu pergi. Sebab apabila dah macam ni secara jelas dia tak sebut dan sebagainya, jadi kita dah tak perlu harapkan kepada Kementerian Kewangan lagi. Tak perlu dah kita nak naik tangga turun kepada MOF dan sebagainya. Kita boleh terus cuba untuk berjumpa dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri sendiri, ataupun untuk berjumpa dengan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid
Hamidi bagi membincangkan dan juga membawa isu tuntutan KWSP 2.0 ini. Itu satu perkara yang baik. Okey, apabila tidak disebut berkenaan dengan KWSP di dalam bajet. Kemudian hari itu ditanyakan ataupun dimaklumkan oleh Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi yang akan ada bantuan baru. Malah dalam selepas pembentangan bajet ni, apa yang saya lihat di dalam media masa, Datuk Seri Ismail Sabri kata bahawa bantuan ataupun bajet 2023 ni adalah bajet yang menyeluruh untuk semua keluarga Malaysia. Memanglah menyeluruh. Kalau kita tengok contohnya untuk B40 pun ada. Jadi bajet untuk B40 ni one off payment sampai RM2,500 bagi mereka yang ada isi rumah yang ada 5 orang anak ataupun lebih, yang mana pendapatan mereka ni kurang daripada RM2,500 sebulan. Jadi mereka dapat one off payment RM2,500. Itu untuk B40. Kemudian Datuk Seri Ismail kata menyeluruh kepada seluruh keluarga Malaysia. Ya, sebab apa? Kita ada kredit e-dompet RM100 yang mana fokusnya adalah untuk kumpulan M40 yang berpendapatan tahunan di bawah 100,000. Maafkan saya, 100,000. Jadi 100,000 ni maksudnya orang yang bergaji sehingga 7 atau 8,000 sebulan masih layak untuk mendapat wang e-dompet sebanyak RM100 ini. Dan saya menyangkakan ianya boleh ditebus melalui Tashenggo e-wallet, Boost ataupun Shopee Pay kalau ikutkan sebelum-sebelum inilah. Jadi ini dikhususkan untuk M40 dan saya rasa M40 juga akan layak. Kemudian untuk T20 orang tanya apa faedah pula untuk T20? T20 mereka ini adalah pembayar cukai yang mungkin bayar cukai yang agak tinggi, dan mereka ini mendapat pelepasan yang mana kadar cukai dikurangkan sebanyak 2%. Jadi ada T20 yang sebelum ini mungkin dia berada di antara border T20 dan M40 dan sebagainya. Apabila dikurangkan mata ini, jadi dia sama ada terlepas untuk bayar cukai disebabkan ada tanggungan lain, ataupun kadar pendapatan yang dikenakan cukai ni adalah berkurangan. Jadi adalah duit lebihan. Sebab itulah dikatakan memanfaatkan seluruh keluarga Malaysia. Jadi kalau ikut hari itu, harapan saya adalah pengumuman bantuan baru, tetapi malangnya ada pengumuman e-dompet RM100 bagi wanita yang daripada penerima BKM yang bersalin akan dapat bayaran one off secara RM500 dan sebagainya. Ya, itu adalah bantuan-bantuan barulah, tetapi saya mensasarkan bantuan seperti BPN ataupun seperti BKC sebelum ini. Jumlah yang diberikan agak besar dan sebagainya, tetapi semasa disebut dalam belanjawan itu, Tengku Zafrul ada membacakan satu hadis lah berkenaan dengan yang mana Allah Ta'ala takkan mengubah nasib sesuatu kaum itu melainkan mereka berusaha untuk mengubah diri mereka ataupun nasib mereka itu sendiri. Kerana beliau ada sebut bahawa kita tak boleh terlalu mengharapkan bantuan daripada kerajaan, yang mana kerajaan ini telah pun menyediakan berbagai ruang dan juga peluang untuk pekerjaan-pekerjaan yang baru. Cumanya di sini yang saya nak komen sedikit berkenaan dengan peluang pekerjaan, sebab apa yang boleh katakan daripada bajet ini adalah bajet ini sebenarnya lebih memfokuskan kepada rakyat untuk mereka ini mencari pekerjaan. Jangan diwujudkan pelbagai skim dan juga mekanisme nak ambil lesen untuk e-hailing dan sebagainya boleh secara percuma dan juga sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk menggalakkan rakyat ini mencari kerja. Cumanya permasalahannya daripada tahun ini sendiri, inisiatif untuk mencari kerja bagi mengurangkan kadar pengangguran ini memang dah ada. Saya ada ramai kenalan yang bekerja lampu habis bateri, yang bekerja contohnya di DIY, yang bekerja contohnya di Speedmart dan juga sebagainya lah. Jadi mereka ini apabila ada cawangan yang baru dibuka, mereka akan berkongsi ada kerja kosong, jawatan kosong dan sebagainya. Tetapi masalahnya di sini adalah jawatan kosong tersebut hanyalah kepada satu peringkat umur sahaja. Contohnya sampai umur 35 tahun ataupun katalah sampai umur 40 tahun sebagai contoh. Jadi bagi mereka yang hilang pekerjaan, yang berusia 45 tahun, 46 tahun ni, apa peluang pekerjaan yang mereka ada? Saya melihat banyak iklan pekerjaan yang diwar-warkan di negeri Perak dan sebagainya, dibuat di Ipoh, macam-macam lah, dengan kerjasama Perkeso lah, dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja Rakyat dan sebagainya. Jadi peluang pekerjaan tu memang banyak. Masalahnya di situ adalah dari segi, yang pertama sekali dari segi hak umur. Gaji tu kita letak tepi. Dari segi hak umur, yang mana
syarikat-syarikat ini mensasarkan golongan-golongan yang kita boleh katakan macam belia lagi lah, bawah 35 tahun dan ke bawah. Jadi macam mana dengan golongan yang berumur 36 tahun sehingga kepada 49 ataupun 50 tahun ni? Kalau mereka dah tidak ada pekerjaan disebabkan oleh pandemik, PKP dan sebagainya, ke mana hala tuju mereka? Okey, jadi untuk mereka ini insyaAllah jangan bimbang. Saya yakin pihak PJIR telah pun merangka pelbagai rancangan, pelbagai plan untuk menjayakan perjuangan ini. Malah mengikut apa yang saya mendapat maklumat daripada salah seorang AJK PJIR, kebarangkalian untuk perkara ini diluluskan mengikut maklum belas daripada beberapa ahli perwakilan parlimen dan sebagainya yang mereka jumpa. Sebenarnya peluang untuk kejayaan ini adalah sangat tinggi. Kebarangkalian untuk lulus tu adalah sangat tinggi disebabkan ada kewajaran untuk pengeluaran ini berlaku kerana kita mensasarkan kepada 4 kategori, terutamanya sekali bagi kategori suri rumah, ibu tunggal dan juga mereka yang dah lama tak mencarum. Jadi ada kewajaran untuk pengeluaran KWSP secara bersasar ini dibenarkan dan diberikan kepada mereka-mereka ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh kongsikan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.